Tak ada. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung seterusnya tazkirah kita. Tazkirah kita berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai Riyadah Al-Jawarih. Di dalam kita merealisasikan syahadatain ataupun dua kalimah syahadah. Pada minggu lepas kita telah membahas tentang satu aktiviti Riyadah Al-Jawarih begitu penting dalam hidup kita, iaitu solat. Maknanya kita bersolat itu sebagai suatu bukti bahawa kita ni melaksanakan apa yang dikatakan sebagai syahadah tauhid dan juga syahadah ittiba'. Syahadah tauhid itu maknanya kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Maka kita menterjemahkan kita punya kesaksian itu dalam bentuk bersolat. Jadi tak kira lah solat apa dia. Yang utama sekali dah solat 5 waktu lah. Solat 5 waktu 24 jam atau 5 waktu. Dan kemudian solat-solat lain, solat-solat sunat. Jadi pada malam ni kita sambung ada satu lagi aktiviti Riyadah Al-Jawarih ataupun Riyadah anggota badan kita, ataupun dikatakan sebagai aktiviti anggota badan untuk kita merealisasikan ataupun menterjemahkan kita punya kesaksian itu, dua kesaksian itu, bahawa tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah untuk disembah, dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itu dua kesaksian. Maka malam ini kita lihat apakah yang dikatakan sebagai sedekah. Sedekah ni sad dal qaf ta marbuta. Sedekatun. Okey, sedekatun. Sedekatun ni dia adalah masdar, masdar. Kalau kita belajar bahasa Arab tu dia ada banyak tasrif. Satu daripada tasrif tu ialah masdar. Maknanya masdar ni dalam bahasa Melayu ni adalah kata terbitan. Kalau kita contohlah permakanan. Permakanan itu adalah kata terbitan daripada kata makan. Makan, permakanan. Dimakan, termakan. Gitu. Jadi sedekah tu ini adalah terbitan di kata kerja sadiqah. Sad dal qaf. Sadiqah. Dia sedekah dengan sadiqah lain tu. Yasduku dengan yasdiku lain. Ini sadiqah maknanya membenarkan. Telah membenarkan. Kalau sedekah benar, wa sedekah dia tu benar. Tapi kalau wa sadiqah dia tu telah membenarkan, maknanya ada sesuatu yang dibenarkan oleh orang. Itu maknanya sedekah.
Benarlah. Jadi dari segi bahasa, perkataan sedekah ni ialah berarti kebenaran, suatu kebenaran. Kita menyaksikan kebenaran itu. Gitu dia. Jadi dalam Islam dari syarak sedekah ni ialah suatu perbuatan kebajikan. Itu dari segi syarak. Suatu perbuatan perlakuan tapi berbentuk kebajikan. Ataupun perbuatan kebaikan yang seseorang itu lakukan untuk mengharap ganjaran, mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mendapat ganjaran. Itu namanya sedekah. Jadi dari segi syarat itu pentinglah, sebab sedekah ini dia punya tujuan utama ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah ni tidak memberi faedah kepada Allah SWT, atau tidak mendapat apa-apa faedah. Sebab Allah SWT tidak memerlukan apa-apa daripada makhluk. Tetapi makhluk itulah hak memerlukan sesuatu daripada Allah SWT, iaitu ganjaran pahala. Ganjaran pahala. Jadi itu dari segi syarak. Dan kemudian sedekah ni ialah satu amalan perbuatan baik, kebajikan hak kita buat untuk kita menuntut janji daripada Allah SWT. Kita buat tu, nombor satu, kita nak mengharapkan ganjaran, nak mendapatkan pahala. Yang kedua, kita mengharapkan janji. Apa janji dia? Sebab Allah SWT ni menjanjikan orang yang bersedekah ni, dia ni adalah sebahagian daripada ahli syurga ke atas. Makanya raja bersedekah ni terutama sekali menginfakkan harta. Ini adalah calon-calon ahli syurga ke atas. Jadi terutama sekali bersedekah di jalan Allah, sedekah fi sabilillah. Contohlah kita bagi pakai miskin makan miskin berkeliaran di mana-mana, di pekan juga, pergi daripada satu restoran kita tengah makan tu, dia bagi minta sedekah. Selalu dulu biasa dulu kalau tempat air ada orang tu yang dimaki dia hodek dan sebagainya. Sebenarnya tu Allah hantar utusan dia untuk dapat pahala kita. Ataupun kita bersedekah dengan kaum kerabat, sebab bersedekah dengan kaum kerabatnya ada yang aulia, yang aula. Sebab kita bersedekah dengan orang jauh, kita bersedekah dengan kerabat kita lah. Gitu. Jadi itulah yang dikatakan sebagai konsep sedekah. Jadi buat apakah sedekah ni dikatakan sebagai riyadah al-jawarih, salah satu daripada aktiviti riyadah ataupun aktiviti badan. Sebab apa tu? Sedekah ni dia istimewa. Dia ada dua benda tu. Sedekah ni dia tak seperti solat. Solat ni dia hebat, ada kehebatan tersendiri, tapi sedekah ni dia ada kehebatan sendiri. Pertama sekali, sedekah ni dia melibatkan hati. Contoh kan dalam kita punya duit tu, dalam pos tu ada piti RM1, warna biru, ada warna hijau RM5, ada RM10 warna merah RM10, ada yang lain tu RM50 dan sebagainya. Ada yang warna kelabu ke ungu penting. Saya tak nak pergi RM100 tu kan. Ni nak hari Jumaat ni, hari segala pengulu ni kan. Dalam satu hari paling afdal bersedekah je lah, hari Jumaat lah. Rumah tu sebelum nak pergi masjid tu, berfikir dulu, aku nak bagi biru ni ke biru yang tebal, merah ke yang hijau. Tak apalah dia nak baiki hati dia, masuk belakang lah. RM1, RM20, RM10, RM10, RM5, RM1, masuk dalam saku. Lepas tu lalu tabung tu korek, dia tengok dulu tu hijau biru hok besar tu tak jadi, masuk balik, selup balik. Itu punya hati. Itu punya hati tu. Hati tu ragu-ragu nak pergi kan. Sedangkan sedekah ni kita ambil, kita beri hak terbaik sekali. Kalau kita nak sedekah baju beli daripada supermarket tu lah.
Bukannya baru hak pakai dah koyak tu kita masa ingat masa Covid dulu kan baju tu tak diambil jadi sama sarap. Sama sarap di sekata tu kata baru ni sekata Kelantan ni sebab hak diletak di tepi jalan tu untuk pakai tu pakai lama. Kita bagi hak terbaik sekali. Ya macam tu. Sama juga kita nak bersedekah pitih tu. Berani tak? Hak paling besar sekali dalam pos tu. Paling besar sekali. RM1. Betul kan. Jadi hati itu dia boleh pakai hati. Kalau hati tu dia ragu-ragu dengan janji Allah, maka dia bagilah. Sebab tu ada beberapa masjid tu imam dia merayu. Bagilah hak hijau ke hak merah sekali dia kata ini. Yang biru tu sekeping dua dia kata. Contoh dia kan. Okay. Itu yang pertama. Hak kedua sekali ialah untuk bersedekah ni kita kena kreatif. Sebab sedekah ni kita boleh pergi surau, pergi masjid, kita jolok masuk dalam tabung tu boleh. Tapi apa kata anak-anak yatim duduk di hulu, di curug jauh tu tak ada kenderaan, anak-anak miskin, contoh pada minggu lepas saya baca satu berita lah. So anak cemerlang di mana di Bacok dapat undangan untuk uji apa ni, temuduga mara. Tapi ayah dia tak ada duit. Sebab dia pergi ujian di Kuala Kerai tak pergi. Nasib baik pengurusi mara tu dia kapal tetel tu, maka dia pergi tolong. Jadi kita nak pergi tempat tu untuk kita bersedekah, kita hantar makanan, kita hantar pakaian, kita beri pitih, ataupun kita kena pergi ke bank untuk kita masukkan duit dan sebagainya, ataupun kita panggil ramai anak yatim mari ke rumah buat majlis, kemudian kita bagi sedekah contohnya. Jadi sedekah ni dia betul-betul suatu aktiviti riadah al-jawarih perlu kita ambil perhatian. Jadi di dalam Quran ni banyak juga tempat mengatakan kepentingan tentang sedekah ni. Contoh dalam saya ingatlah yang saya ingat dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan perhimpunan. Najwa tu maknanya najwa tu maknanya kita berhimpun orang ramai ni, kita duduk sembang-sembang, kita kecil kita duduk orang ramai tu kita buat sembang-sembang dan sebagainya. Kebanyakan kita ni duduk bila bertemu buat kosong lah. Cerita pasal orang, cerita pasal ahli politik, kita mengumpat sana sini dan sebagainya. Tapi Allah SWT mengatakan tidak ada kebaikan langsung duduk orang ramai ni kecuali ada 3 perkara. Satu, sadaqatin, najwahum illa man amara bi sadaqatin, maknanya dia memberi peringatan atau memberi sesuatu tentang sedekah. Maknanya kita panggil ramai, mari duduk makan, lepas tu kita sedekah makanan dan sebagainya, ataupun kita panggil ramai anak yatim ni, okey, ataupun Ibn Sabil, mereka belajar kemudian tak ada pitih untuk bayar dan sebagainya. Kita panggil beramah, kita bagi tazkirah, lepas tu kita bagi sedekah. Gitu. Atau ma'rufin. Okey, kita kumpul orang tu ramai-ramai, kita berpesan-pesan kepada benda yang ma'ruf, dia baik. Subuh malam ni alhamdulillah. Walaupun tak ramai mana, tapi kita boleh memberi pesanan kepada diri sendiri dan juga pada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita tentang agama, ma'rufin. Atau islah maknanya menyatukan bainan nas, mengislahkan manusia. Contoh ni ini contoh saja. Kita belajar tauhid. Ada kalau di Malaysia ni kan, kebanyakan orang dia mengaku bahawa dia ni Asy'ariyah Maturidiyah.
Maka Asy'ariyah Maturidiyah tu dia punya masyad sifat 20 lah. Wujud tidak maqam mukhalafatul lil hawadith qiyam bidah dan sebagainya. Okey. Kemudian ada satu lagi kumpulan Asy'ariyah Maturidiyah ni dia dikatakan sebagai kumpulan besar, kumpulan majoriti. Jadi di Malaysia ni ada satu negeri sahaja yang tidak di bawah Maturidiyah. Dia minoriti. Selalu kena kutuk, selalu kena kata, selalu kena fitnah. Sama juga orang ramai ni mereka bergaduh pasal akidah ni. Padahal benda satu saja, kita nak mengenal Tuhan. Cuma manhaj je beza. Tapi bergaduh bola, maka kita panggil ramai, kita bagi penerangan. Sebenarnya demo ni tak perlu nak bal lah. Kita sama-sama nak menuju syurga. Kita nak kenal Tuhan. Siapa Tuhan tu, lagu mana kita nak sembah dia, apa yang dikatakan syirik. Maka kita janganlah kita beribadah dengan Allah SWT ni, hari ni kita solat, okey, besok buat syirik. Jadi kita tahu tu. Jadi manhaj ini mengajar bagaimana kita nak mengenal Allah SWT. Dia tak usah duk berbal lah. Maka orang hak tahu ni, orang tahu ni, bagi balik bagaimana, pagi pakat hari pagi bagaimana, kita teriak. Gitu. Contoh ini islah perainan. Ataupun ada dua pihak, ada dua bergaduh. Dua bergaduh. Saya masa saya kecil tu, saya duduk satu pekat. Satu pekat tu bawah tu ada pasar, sebelah pasar tu ada dua buah rumah. Hari-hari dia bergaduh. Di pekat ni, orang duduk pekat tu boleh dengar dia bergaduh. Keliling rumah dia bergaduh. Hari-hari dia bergaduh. Jadi kita bagi kita islahkan dia, kita damaikan mereka. Ini contoh. Jadi itu satu. Yang kedua, dalam Al-Baqarah tu ada dua tiga tempat tentang sedekah. Contohnya pada Al-Baqarah tu, qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yattabi'uha adha wallahu ghairun halim. Qaulun ma'ruf wa maghfirah. Maknanya kata-kata yang baik itu dan juga pengampunan. Sebenarnya kita minta ampun lah. Kita minta ampun. Khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yattabi'uha adha. Kita bersedekah tapi lepas tu kita ungkit-ungkit kita bersedekah. Pakai cara manusia ni dia mengungkit-ungkit kebaikan dia. Okey. Jadi sedekah diberi pada orang tu, lepas tu diungkit, maka hilang dia punya. Satu lagi apa? Ada satu ayat itu di dalam surah Al-Munafiqun. Ini satu bukti yang penting sekali tuan-tuan. Manusia ni dia nanti bila dia pergi menghadap Allah SWT, dia akan menyesal. Semua manusia akan menyesal. Garanti punya. Walhal perkara ini sudah diberitahu awal-awal melalui kitab Al-Quran, dah dibaru awal-awal. Contohkan dia dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnahum wa anfiqu ma razaqnakum min qablu an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalaulah ya Allah, kalaulah kau boleh tangguhkan dulu untuk aku ni mati, janganlah mati dulu. Okey, ila ajalin qarib, sehingga kepada tempoh yang terakhir, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Dia kata kalaulah mu ya Allah bagi aku naik hidup balik ke atas muka bumi, aku nak bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh. Allah bagilah kehidupan balik ke rumah, ke dunia untuk hidup. Tak sedekah dia. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Mu'minin tu, tak ada. Okay, tak ada cek, tak ada can. Tak ada pulai dah. Dulu aku dah bagi dah. Aku dah sampaikan aku punya pesanan melalui rasul aku. Dia dah bagi pesanan. Rasul tak sedekah juga. Boleh ni tak guna dah. Ini satu bukti, dalil nakli mengatakan bahawa manusia tetap akan menyesal, kecuali bagi yang banyak bersedekah lah. Yang kebiasaan bersedekah. Jadi sedekah ni dia
dia kena jadikan sebagai amalan. Serupa kita makan nasi, serupa kita minum Ataupun ada satu lagi ayat Al-Baqarah. Ini berkaitan dengan haji dan umrah. Mereka yang tak boleh nak melaksanakan haji dan umrah ni, ada satu ayat, faman kana minkum maridun aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyami aw sadaqah. Aw sadaqah aw nusuk. Mereka ada uzuran, ada kecederaan lah, tak boleh nak melaksanakan dia punya cukur tu, maka dia buat puasa lah. Puasa 3 hari dia sambung di tanah air tu 7 hari. Kemudian ataupun bagi sedekah ataupun nusuk sembelihan. Gitu. Jadi sedekah ini satu benda yang penting lah. Amat penting. Kemudian ada dalil yang menganjur kita untuk bersedekah. Rasulullah, dari satu daripada hadis Rasulullah berkata sedekah tu, dia kata apa? Setiap berkuat lah makna dia, setiap sendi manusia ni sedekah. Setiap sendi. Maknanya kan, setiap hari tu matahari terbit, bila ada orang yang mengadili antara dua orang yang berbalah, tu sedekah. Ataupun kita bantu dia mengangkat barang lah. Ataupun kita ikat binatang dia punya haiwan tu, barang dia punya peternakan tu, kita tolong dia, sedekah juga. Ataupun kalimah hak baik, sedekah juga. Lepas tu bila kita bertutur dengan orang ni, susah tu nak kawan mulut ni. Kita nak mulakan kata-kata hak baik, tidak melukakan hati orang, tidak mencederai hati orang. Itu pun sedekah juga. Kita betul-betul dengan cara baik. Kalau sekali bila ada krisis lah, krisis bergaduh ke, berbalah ataupun tidak bersetuju dengan satu perkara tu dan sebagainya kan, masing-masing nak menegakkan dia punya fakta dan sebagainya, maka mudah untuk kita sekali kita mulakan kata-kata yang tak baik, tak boleh. Jadi bila kita menahan diri daripada itu, kita mengeluarkan kata-kata baik itu adalah ada sedekah. Ataupun kita berjalan langkah demi langkah, itu ada satu hadis khas. Apabila kita ni ambil wudu, okey, sempurnalah di rumah ke di mana, lepas tu kita jalan satu langkah ke surga masjid, maka itu pun sedekah juga. Ada kata dalam hadis. Tapi ada lain mengatakan diangkat derajat dia. Satu tapak, satu langkah tu diangkat derajat. Jadi kalau katalah tuan-tuan jalan daripada rumah ke masjid 1000 langkah, 1000 darjat dia diangkat. Berapa tinggi kita tak tahu. Itu urusan Allah SWT. Rupa-rupanya di akhirat nanti dapat satu istana bukan tinggi, ada 1000 tingkat. Apa ya Allah itu? Orang tak tahu yang berjalan hari-hari pergi ke masjid jalan tu, walaupun mu ada kereta besar, kereta Mercedes ada, Pajero ada, apa lagi Honda Civic ada, CR-V ada, tapi kamu jalan kaki untuk mencapai apa katakan sebagai itibak tadi, dapat. Ataupun membuang sesuatu perkara bahaya kita di tengah jalan, ataupun kita tolong buang sampah di tempat yang betul. Okey. Jadi kita buat contoh, ini adalah sedekah. Ini riwayat ni, hadis di Bukhari, ada dalam hadis Bukhari, hadis sahih. Saya cuma bacakan dia punya mafhum. Dia sedekah dia banyak. Sedekah kita tahu tu biasanya infak harta lah. Tapi sebenarnya dia tidak sahaja infak harta. Semua bentuk sedekah mengikut keupayaan kita lah. Kalau infak harta ni barangkali mereka banyak petih, banyak harta, banyak wang, bolehlah dia sedekah. Okey. Tetapi hak ada ilmu, maka menyampaikan ilmu. Saya tak kaya, tak banyak pitih, tapi ada sedikit ilmu lah. Maka saya bersedekahkan ilmu kepada tuan-tuan yang berbuat. Gitu. Ataupun kita memberi senyuman kepada orang, maknanya kita mudah tersenyum. Okey. Itu pun sedekah juga. Ataupun kita memberi bantuan, apa-apa juga bantuan, tak kira, tak sedikit pitih, tenaga, buah fikiran, okay, pun sedekah juga. Ataupun kita meluangkan masa.
Contohlah tuan-tuan, kita ni katalah kita ni cik guru. Guru ni dia mengajar di sekolah dia pukul 7 hingga pukul 1. Lepas tu dia clear lah. Okay. Tapi ada guru yang dedikasi ni dia clear pukul 3 pagi. Dia duduk dia menanti pelajar-pelajar tu mari tanya dia. Jadi dia meluangkan masa siapa-siapa pelajar. Dia declare. Dia beritahu. Cikgu ada hari ni gini daripada pukul sekian siapa tak faham dengan apa cikgu ajar boleh mari bilik cikgu tu, tempat cikgu untuk bertanya. Dia meluangkan masa. Ataupun kita meluangkan masa dengan anak-anak. Okay. Pergi main apa sebagainya. Contoh juga. Ataupun tarbiyah. Kita mentarbiyah anak tu tarbiyah anak cucu ni kewajipan fardu ain tu. Kewajipan fardu kifayah. Kalau kita ada anak-anak ni masih boleh diajar lah. Atau anak-anak dah kahwin sekalipun, kalau dia tak betul kita wajib kita tegur dia. Atau apa lagi cucu kita wajib kita tarbiyah dia. Tarbiyah maknanya hidup dia tu kita isi dengan mengenal Allah SWT. Sebab dalam kehidupan kita ni kita ada dua pilihan, ada dua set pilihan. Satu, hidup duniawi, orientasi kita duniawi. Dunia lah, cari dunia, sibuk dengan dunia, asyik dengan dunia, betul-betul dengan dunia. Ataupun ukhrawi, hidup kita ni orientasi kita adalah ukhrawi. Maknanya kita tahu kita akan masuk dalam kubur, akan ditanya oleh Nuka Nangkir. Lepas ke tak lepas kita jawapan soalan itu kita tak tahu. Jangan confident sangat. Kita rasa kita dah solat, kita bersedekah, kita dah puasa, kita boleh jawab soalan itu belum tentu lagi. Ataupun saat sakit maut tu ujian besar tu. Ramai manusia, saya tahulah daripada ustaz-ustaz biasa dia pergi menziarahi ataupun dia menguruskan orang mati ni, dia kata ramai dia begitu ni solat mati tak ada muncak. Sebab dia kata kesakitan dia, ujian dia punya beratnya penderitaan semasa nak mati tu sehingga dia lupa. Dia jadi betul. Kalau kita tak percaya tiba-tiba ni depan kita ni tanah tu juluh runtuh, mesti kita akan jadi bingung. Saya tengok di Palu semasa berlakunya, ada lah di YouTube tengok ramai macam hilang ingatan. Dia mata tak tahu nak selamatkan diri, ada masuk terus dia dalam dekat bumi dah langsung dia kena telan terus, contohnya kan. Begitulah nanti hari kiamat, dia punya kegaduhan dia punya dahsyatnya, sehingga orang hamil tu akan tercampak anak dia tubik daripada rahim. Begitu dia punya dahsyat, terkejut dia dan sebagainya. Maka kita tarbiyah. Kita kena, bukan pun tak boleh. Dunia ni, sebab dunia ni tempat kita untuk kita bertani, untuk kita mengumpulkan bekalan dan sebagainya bersedia semua. Tak ada masalah dunia ni. Tapi jangan orientasinya duniawi. Satu. Yang kedua, kita nak tarbiyah anak bini kita ni Rabbani ke ataupun syaitani. Rabbani maknanya Rabb kita ingat Rabb, solat sebagainya. Ataupun syaitani, ajar kecil-kecil, ajar dia menyanyi, ajar dia berlakon. Alah dia bila dia besar, dia jadi artis ke, dia jadi pelakon, berlakon macam-macam atas katil orang sebagainya, adik-adik kawan. Walaupun tu berlakon, tapi berlakon dengan haram. Contoh. Lepas tu masuklah muzik apa, kalah menangis apa. Anak-anak tu kalah bersaing apa, saya pun tak tahulah. Patasia ke bapa dia kan, menangis mak bapak dia. Tapi anak tu tak tahu baca Quran, tak menangis pula. Jadi kita nak pilih ke apa dia, syaitani ke ataupun Rabbani. Jadi tarbiyah tu penting. Jadi bila kita mentarbiyah anak kita tu sedekah. Seterusnya bersabar, jadi orang sabar pun sedekah juga. Susah kita nak jauh sabar ni. Nak orang maki kita, okey, orang berkasar dengan kita. Ataupun kita menggunakan pengaruh kita secara baik. Kita ni orang besar lah. Kita ni nak chancellor ke, kita menteri ni.
Menggunakan pengaruh yang baik ni untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Sedekah tu. Ataupun menentang perbuatan jahat, bercakap dengan lembut, memberi maaf pada orang, bersikap hormat pada orang. Kita suka meraihkan orang, apa lagi, melawat orang sakit, mengeluarkan perkara-perkara bahaya tu semua ada sedekah. Ataupun kita boleh bimbing seorang tu, ajar mengaji ke, taranum ke, mengajar apa, sedekah juga tu. Jadi banyak cara untuk kita bersedekah. Maka tujuan kita insya-Allah kita apakah faedah sedekah ni, kelebihan dia, insya-Allah kita akan bincang pada minggu hadapan. Tetapi setakat ini tuan-tuan faham bahawa sedekah ni adalah satu daripada ibadah yang sangat amat dituntut oleh agama dan memberi manfaat pada diri sendiri di dunia dan di akhirat. Jadi semoga apa kita bincang pada malam ni memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga memberi manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Apa kesilapan itu adalah dari kelemahan saya, yang baik itu berlaku dari Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.